Roshana PU Jamal PU Salat. Okey, pertama sekali okey. Yang bahagia Tok Sri KSU, untuk pengarah Jawatan Alam Sekitar, seperti Cik Jamal, Subi dan rakan-rakan media yang dapat bersama. Terima kasih banyak kerana setia menanti. Baik, saya telah pun membentang rang undang-undang RUT Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2022 dalam sidang parlimen kali ini, dan RU ini telah pun dibahas dan diluluskan sebulat suara di Dewan Rakyat pada hari ini. Ini merupakan satu kerjaan besar di peringkat kita dan sensitiviti masyarakat berhubung dengan isu alam sekitar. Sebagaimana kita maklum bahawa pencemaran alam sekitar mengancam keselamatan, kesejahteraan rakyat dan mengganggu gugak kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Justru itu, RUU ini bertujuan untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, yakni Akta 127, dengan menambah balik baik pemantapan dan meningkatkan kadar penalti serta kompaun bagi membolehkan tindakan lebih tegas dan hukuman setimpal diambil ke atas penjenayah alam sekitar. RUU ini telah pun melibatkan pindaan 28 seksyen Akta 127 yang antara lain merangkumi pemantapan hukuman dengan jolak kadar denda minima tidak kurang daripada RM5,000, denda maksima tidak melebihi 10 juta dan penjara mandatory tidak melebihi 5 tahun. Selain daripada itu, kadar kompaun juga telah pun ditingkatkan dengan tidak melebihi RM2,000 kepada tidak melebihi 50% daripada denda maksima bagi setiap kesalahan yang berkaitan. RUU ini juga menetapkan denda maksima 10 juta bagi kesalahan yang melibatkan pencemaran air, pencemaran buangan minyak serta buangan di perairan Malaysia dan pelupusan haram buangan terjadual. Selain daripada itu, penjara mandatory tidak melebihi 5 tahun juga boleh dikenakan ke atas kesalahan yang melibatkan pelupusan haram buangan terjadual, pencemaran air dan ketidakpatuhan keperluan laporan penilaian kesan alam sekeliling atau EIA. KASA juga yakin bahawa rang undang-undang ini dapat memantapkan lagi penguatkuasaan, pencegahan pencemaran dan jenayah alam sekitar daripada terus berulang, di samping mendidik pihak industri dan masyarakat untuk sama-sama melestarikan alam sekitar. Ketegasan melalui peningkatan denda ini adalah sebagai isyarat komitmen berterusan kerajaan dalam membenteras pencemaran dan jenayah alam sekitar di Malaysia. KASA merakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penggubalan dan pemuktamatan RUU ini, khususnya semua ahli Dewan Rakyat dan pembahas serta Jabatan Pengurusan Negara, sehingga diluluskan sebulat suara oleh semua ahli Dewan Rakyat pada petang ini. Terima kasih. Okay, saya buka untuk soalan kalau ada. Bila Dewan nak ubah? Soalan ni dulu. Okey. Bajet. Ada banjir tak? Banjir. Bajet ke? Kita kena tunggu hari Jumaat lah. Tunggu Jumaat lah. Saya tidak Menteri Kewangan. Okey, tentang akta kita ni. Melihat kepada respon dan daripada ahli Dewan dan Rakyat tadi, kita raskin kalau dia bawa ke Dewan Negara juga, mereka akan sokong sepenuhnya. Saya rasa tak ada mana-mana pihak mempertikaikan, sebab tu kita terima sebulat suara tanpa pindaan. Tanpa pindaan. Saya sebut tadi dalam ucapan penutup bahawa ini saya sebutlah sebagai satu penalti dalam perlawanan penting di saat-saat akhir perlawanan diadakan. Dan kita berjaya. Mana penalti itu masuk gol lah. Okey, ada yang lain?
Kursi ni dulu, kursi ni. Yang tu saya reserve lah soalan tu. Kalau ada yang lain? Tak ada ya? Ini Cuma saya nak ya, Muhammad, 500,000 kepada 10 juta. Ya, dulu 2 tahun penjara tak mandatory, sekarang ni mandatory kepada 5 tahun. Ya. So this is improvement of this. Selepas Dewan Negara, kemudian dipersembah pada Yang Tuan Agong untuk diwartakan. Selepas kita jangka dalam tahun ni. Tahun ni insya-Allah. Saya rasa proses itu tak ada masalah. Dan penting Dewan Rakyat lulus, proses itu kita akan terus je lah. Sebab Dewan Negara dia tak terikat dengan tempoh penggal. Dari segi yang akan menggulung di Dewan Negara, dia menteri atau Kepala Menteri akan menggulung Dewan Negara. Lainnya lah. Ya. Kalau berlaku demikian, kita terpaksa tunggulah. Terpaksa tunggu pelantikan baru. No, tak perlu. No. Akta ni di pick up persekutuan. Tapi dia terpakai lah. Dari segi pelaksanaan terpakai semua seluruh negara. Okey, ada yang lain? Akta ni tidak melibatkan semua negeri. Okey, tak ada, kalau tak ada soalan tadi ni. Tapi saya nak minta supaya rakan-rakan media kita, oleh kerana pindaan ni sangat penting. Yang keduanya, bukan saya penting akta, tapi masyarakat juga dan industri juga harus faham tentang pindaan yang kita buat. Supaya mereka dapat tahu pindaan-pindaan tersebut, dan mereka juga harus bertanggungjawab lah. Kita semua pihak bertanggungjawab kepada pindaan ini supaya dapat dikuatkuasakan nanti. Okey, balik pada soalan politik. Soalan pertama tentang Selangor, tak ada masalah. Kita dalam Perikatan Nasional. Boleh keluar yang bukan calon ni. Okey, tentang isu yang berlaku dalam antara PAS dengan Bersatu, saya fikir itu masalah kecil. Masalah kecil sebab kita sentiasa ada perbincangan. Apa-apa yang kita bincang dalam PAS, apa-apa dibincang dalam Bersatu, kita akan bawa dalam Majlis Presiden Perikatan Nasional, PN, Perikatan Nasional. Jadi saya fikir di situlah kita akan settle semua perkara-perkara yang kita tak jelas sebagainya. Untuk makluman semua, sebelum ini pun apa-apa yang Bersatu bincang, dia akan bawa kepada PN. Dan apa-apa yang PAS bincang pun kita bawa. Dan kita yakin kita ada platform dan kita akan gunakan platform yang sedia ada. Sebelum ni, Presiden PAS Tuan Guru Haji ada melakukan kenyataan supaya PRU ni tidak wajar. Dan baru Majlis Presiden pun dah tadi beritahu 3 negeri mereka tak akan ubah. Kenyataan awal kita tidak berubah. Parti akan adakan mesyuarat pada hari Sabtu nanti untuk buat final decision kalau sekiranya Parlimen dibubar dalam sehari dua ni. Jadi kita akan maklum kemudian lah. Kita akan maklum kemudian. Kita kerjasama ni dalam konteks PAS mengalu-alukanlah pandangan bahawa UMNO bersedia untuk ke arah penyatuan ummah. Namun bagi kita beberapa syarat-syarat dekat tu perlu kita teliti terlebih dahulu supaya keputusan tu dibuat oleh parti, dan saya yakin parti akan merumuskan dalam mesyuarat akan datang, mesyuarat terdekat. No, sekarang kita 4-5 kolam pun tak ada isu. Saya nak sebut ya, supaya kita clear. Ini bukan kepentingan politik saja. Bila sebut penyatuan ummah, dia melibatkan semua. Sebab tu bagi kita, bukan hanya PAS dengan UMNO. Kalau 2 kolam, PAS dengan UMNO saja. Kenapa kita nak libatkan Bersatu? Kenapa kita libatkan juga pihak NGO? Dengan kata lain bahawa penyatuan ummah ni gagasan besar. Sebab tu MN ni, walaupun PAS dengan UMNO adakan perjumpaan tapi mesyuarat rasmi tak berlaku.
Tapi MN ni tidak pihak yang nak bubar. Sebab bagi saya dia satu platform untuk kepentingan, bukan hanya untuk politik, tapi juga termasuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang Islam di Malaysia dan sebagainya. Tapi Datuk, kita faham Bersatu dan UMNO tak boleh bertentang mata. Jadi bagaimana nak masukkan mereka dalam penyertaan umat? Kalau kita tengok ya, yang Allah sebut wa inta, ni ayat Quran, wa inta ifatan min kita lupa aslihu bainahum. Kalau dua kumpulan umat Islam saling bertelagah, hendaklah kamu damaikan mereka. Jadi Tuhan suruh kita damaikan. Kalau nak kira sensitif rasa hati, PAS lebih rasa hati dengan UMNO. 60 tahun. Ya, banding dengan Bersatu sebahagian daripada pimpinan UMNO pun. Mereka pimpinan UMNO. Sebab tu bagi kami, ada beberapa isu kecil saja yang kita boleh duduk. Kita cuba usahakan dulu. Kalau berjaya, kita terus. Kalau tak berjaya pun, kita ada plan kedua lah. Plan B. No, kita tak pernah pusing. Kita jalan lurus, siratal mustaqim. Ya. PAS tegaskan penyertaan ummah ni kita tak pernah undur ke belakang. Tak pernah kita ubah. Daripada dulu sampai sekarang. Jadi saya fikir tak timbul soal pusingan you. Okey. Okey, saya fikir Map Malaysia kita dah keluar. Cuma Map Malaysia menyebut, saya pun sebut dalam parlimen pagi tadi, bahawa unjuran daripada Map Malaysia pada pertengahan November, masuk bulan November ni musim timur laut bermula pada pertengahan, dan intensiti hujan bertambah berbanding bulan-bulan biasa. Ya, daripada November sampai Mac 2023 itu normal, bulan-bulan biasa musim timur laut akan bermula. Pemantauan yang kita buat, kita masih ada lebih kurang dalam 400 ya. 400 mm sampai hujung Disember ni. Biasanya Disember lah hujung paling tinggi. Ada 400 mm lagi yang belum turun tahun ni kalau ikut unjuran normal biasa. Tiap-tiap tahun tu taburan hujan hampir sama je sebenarnya tiap-tiap tahun. Jumlah hujan tu hampir sama je. Jadi daripada awal Januari sampai sekarang kita ada baki lebih kurang dalam 400 mm. Cuma bila nak turun? Jadi yang ni yang kita pantau melalui map dan kita sebut bahawa musim timur laut ni biasanya taburan lebih negara kita lebih banyak menerima hujan pada hujung tahun, terutama bulan Disember, Januari sebagainya. Menurut rundingan yang sedia ada, YB rasa Bersatu akan bersetuju tak untuk bekerjasama dengan UMNO? Kita bincang. Ya, saya sentiasa positif. Saya sentiasa letak boleh berjaya. Kita usaha dulu. Ya, InsyaAllah. 3 syarat yang Presiden UMNO letakkan sebelum ni pada pandangan Datuk Sri bagaimana? Saya tengok kenyataan rasmi dia tak ada syarat tu. Syarat tu tak ada dalam kenyataan rasmi dia. Jadi saya fikir kalau betul 3 syarat tu mesti dimasuk dalam kenyataan rasmi. Kenyataan rasmi tak ada menyebut syarat-syarat tersebut. Okey. Akan dikeluarkan pada Sabtu ini ya? Sabtu ni dia bergantung pada bila parlimen bubar lah. Dia banyak bergantung pada bila parlimen dibubarkan. Saya fikir bila parlimen bubar, semua aktiviti kita akan fokus kepada persiapan pilihan raya semua parti-parti. Dan saya fikir mesyuarat akan lebih kerap diadakan dan perbincangan lebih banyak diadakan. So, PAS akan membuat keputusan pada Sabtu ini. Sebahagian di antara apa yang kita bincang, kita akan buat mesyuarat. Dan Majlis Syura juga akan adakan mesyuarat. PAS ni di atas paling tinggi sekali Majlis Syura. Majlis Syura pegang polisi. Apa-apa kerjasama politik, mesti Majlis Syura lulus. Kalau Majlis Syura tak lulus, parti tak boleh buat. Ini dalam PAS ni bukan jawatankuasa PAS pusat paling tinggi, tak. Jawatankuasa yang paling tinggi ialah Majlis Syura. Majlis Syura ni dianggotai oleh ada wakil daripada PAS, daripada dewan-dewan dan sebagainya, dan pakar-pakar yang duduk. Dia hanya bincang tentang boleh ke tak boleh dari segi pandangan syarak. Itu saja. Adapun strategi politik terletak pada parti. Ya, bila nak laksana, mekanisme nak laksana, apa strategi, itu kerja parti. Ya, syura hanya pandu, boleh ke tak boleh.
Jadi setiap kerjasama politik mesti dapat endorsement daripada Majlis Syura. Termasuk calon dalam PAS. Ya. Semua calon PAS, Syura kena lulus. Kalau Syura tak lulus, walaupun PAS Pusat mencalonkan CA, Syura tak lulus, parti tak boleh ambil dia sebagai calon. Jadi parti akan tengok, Syura akan tengok dari segi bukan saja kelayakan, tapi faktor-faktor dari segi kepatuhan syariah, kehidupan dia, keluarga dia, termasuklah nilai integriti yang tinggi. Itu faktor-faktor penting dalam bagi calon dalam PAS. Okey, terima kasih banyak. Ada lagi? UMNO dah nominate the Prime Minister Ismail Sabri sebagai PM candidate, right? For PAS, you boleh accept? Saya tengok kita tunggu result lah. Pilihan raya. Bagi kita tak ada isu dengan Ismail Sabri. Dan sekarang pun kita kerjasama dengan Ismail Sabri. Okey. Terima kasih. Dia dapat ni. Hujan ada ya, saya bagi pada Anjuran hujan. hujan hingga bulan Februari.